Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini dalam syarah Alfiyah Suyuti. Pada sesi yang lepas kita dah sentuh sedikit sebanyak tentang mengenali para tabi'in, dan kemudian kita dah bincangkan tentang riwayatul akabiri anil asaghir, iaitu riwayat orang-orang yang besar kadarnya, besar ilmunya, besar usianya daripada orang yang lebih kecil daripadanya. Dan kita dah bincangkan tentang perbahasan tersebut. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi dalam bab riwayatus sahabati anit tabi'ina anis sahabah. Jadi kita akan bacakan daripada bait 720 sampai 722. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: wa ma rawa as-sahbu 'anil atba'i 'an sahabatin fahuwa zarifun lil fitan. ألف فيه الحافظ الخطيب ومنكر الوجود لا يصيب كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء 20 أثر. Okey, riwayatus sahabati 'anit tabi'ina 'anis sahabah. Maksudnya selama ni kalau kata normal riwayat adalah daripada riwayat tabi'in daripada sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada beberapa kondisi yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu riwayat yang lebih utama itu daripada orang yang di bawahnya. So dalam bab ini dia lebih dia bagi tahu berlaku juga dalam hadis, seorang sahabat yang sepatutnya meriwayatkan daripada Nabi, ini diturun balik. Sahabat turun diriwayat daripada tabi'in, tabi'in tu riwayat daripada sahabat daripada Nabi. Ini berlaku walaupun tak banyak, tetapi dia satu poin yang menarik untuk kita cek, kerana bila tahu tentang bab ini, dia boleh menyebabkan kita mengatasi ataupun menghilangkan salah faham kita macam mana sahabat riwayat daripada tabi'in. Tapi berlaku juga kerana faktor-faktor yang tertentu. Misal kata tabi'in tersebut dia ada ilmu dalam bab tersebut, dan sahabat itu baru pertama kali didengar. Jadi bila didengar daripada tabi'in tersebut, riwayat daripada sahabat tabi'in tersebut biasanya adalah perawi yang thiqah, yang dipercayai, riwayat daripada sahabat yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kes tersebut juga ada dihimpunkan oleh beberapa ulama seperti Al-Hafidhul Iraqi yang dihimpunkan dalam sekitar 20 hadis yang mana sahabat riwayat daripada tabi'in daripada sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allafa fil khatib al-hafidhul khatib. Dalam bab ini juga Al-Khatibul Baghdadi dia ada menulis tentang perbahasan ini, dan dia mengingkari para ulama yang mengingkari kewujudan riwayat sebegini. Maksudnya dekat sana ada beberapa ulama yang mengingkari kewujudan riwayat sahabat daripada tabi'in daripada sahabat yang lain. Jadi dalam bab ini dia kata ada wujud, dan Al-Hafidh Al-Iraqi menghimpunkan sekitar 20 hadis yang berkaitan. Dan kat sana juga ada satu kitab yang menarik yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang dinamakan sebagai Nuzhatus Sami'in fi riwayat as-sahabati 'anit tabi'in, yang mana Al-Hafidh Ibn Hajar, kalau kita tengok, dia banyak ambil istifadah daripada penulisan Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi seorang tokoh hadis meninggal tahun 463 Hijrah, iaitu ulama pada kurun ke-5 Hijrah. Dia banyak menulis tentang hadis. Boleh katakan dalam segenap ataupun pelbagai cabang-cabang bidang hadis, dia ada penulisan yang tersendiri. Cuma penulisan Al-Khatib ni sesuai dengan zaman tersebut. Biasanya kalau dia bukanlah
very simple ataupun sangat tersusun macam mana penulisan terkemudian. Sebab penulisan pada zaman tu dia lebih kepada input yang banyak. Jadi Ibnu Hajar biasanya dia akan buat macam mana Al-Khatib Al-Baghdadi. Ibnu Hajar ni kalau kita baca dia punya, kita tengok macam mana bentuk penulisan dia, kita boleh rasakan Ibnu Hajar ni dia ada dua tokoh idola dia. Yang pertamanya Al-Khatib Al-Baghdadi, yang keduanya Al-Hafidh Al-Dhahabi. Al-Khatib Al-Baghdadi ni dia tulis dalam semua benda. Ibnu Hajar pun cuba nak tulis dalam semua benda. Dan kalau kita tengok juga Al-Dhahabi rahimahullah, bila dia tulis kitab-kitab yang pelbagai dalam bab perawi hadis ni, Ibnu Hajar pun akan buat benda yang sama juga. Kalau kata misalnya Al-Dhahabi dia ada tulis collection biografi of para ulama, Siyar Alam Nubala, dia ada Tarikhul Islam, maka Ibnu Hajar pun tulis. Dia tulis juga kitab dia yang menghimpunkan para perawi pada kurun ke-8 yang dinamakan sebagai Ad-Durarul Kaminah. Kalau kata Al-Dhahabi, dia ada kitab Mizanul I'tidal yang menghimpunkan perawi-perawi yang dikritik ramai. Maka Al-Hafidh Ibn Hajar pun sama juga. Dia pergi tokok tambah, dia buat pembaikan yang dinamakan sebagai Lisanul Mizan. Lisanul Mizan. Maksudnya dia ambil kitab Mizanul I'tidal oleh Al-Dhahabi dan dia pergi baiki balik. Kalau kata Al-Dhahabi dia ada kitab Tadhhibut Tahdhib, Ibnu Hajar pun pergi tulis kitab dia Tahdzibut Tahdzib. Dia seolah-olah dia buat lagi baik daripada Al-Dhahabi. Kemudian Al-Dhahabi ringkaskan kitab dia yang dinamakan sebagai Al-Kashif. Ibnu Hajar pun ringkaskan kitab tersebut yang dinamakan sebagai Taqribut Tahdhib. Maka akhirnya ramai ulama dia lebih merujuk kepada penulisan Ibnu Hajar berbanding dengan Al-Dhahabi, melainkan dalam beberapa kitab. Jadi itulah Al-Hafidh Ibn Hajar, dia punya dua tokoh idola yang kita boleh tengok adalah Al-Khatib Al-Baghdadi yang menulis dalam pelbagai cabang ilmu. Ibn Hajar pun buat benda yang serupa, dan juga Al-Hafidh Al-Dhahabi juga adalah sebahagian daripada idola dia. Kat sini dia kemudian As-Suyuti bagi tahu Kasaib bin An ibn Abdin an Umar. Dia bagi contoh. Dia kata Kasaib. Siapa Saib ni? Saib bin Yazid bin Sa'id bin Thumamah Al-Kindi. Dia adalah seorang sahabat An ibn Abdin, iaitu An daripada Abdurrahman ibnu Abd, seorang tabi'in yang meninggal pada tahun 88 Hijrah. Dia adalah perawi yang thiqah. An Umar, daripada Umar bin Al-Khattab, iaitu sanad ini wujud dalam Sahih Muslim, iaitu daripada sahabat, daripada tabi'in, daripada sahabat yang lain. Wa nahwu dha qad jaa 20 athar. Begitu juga sedemikian rupa ada lebih kurang 20 athar, 20 hadis yang dihimpunkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Antaranya iaitu hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, seorang sahabat, daripada Marwan bin Al-Hakam, daripada Zaid bin Thabit, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amla alayya la yastawi al-qa'iduna minal mu'minin. Yang mana ini satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Ada sanad daripada sahabat, daripada tabi'in, daripada sahabat. Begitu juga dengan Ibnu Abi Dunya, dia ada meriwayatkan hadis dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Ummu Abdullah bin Dhi'ab, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang berkaitan dengan menceritakan tentang kafarah, ujian ni sebagai satu kafarah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Abu Hurairah pun sendiri sebagai sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, diriwayatkan juga daripada tabi'in, yang kemudian tabi'in tersebut riwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ini antara bahagian yang berkaitan dengan riwayat sahabat daripada tabi'in daripada sahabat, walaupun dia tak berlaku banyak, tetapi kita disebutkan dalam ulumul hadis kerana para ulama himpunkan jenis-jenis ni. Dia nak bagi tahu bahawa benda-benda ni wujud dalam bidang hadis. Okey, insya-Allah kita pergi kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu riwayatul aqran. Alright. ووقعت رواية الأقران
وعلمها يقصد للبيان ألا يظن الزيد في الإسناد أو ألا يظن الزيد يظن ألا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحد رأوا إياك في الإسناد قد تقارب والسن دائما وقيل غالبا. Oh. Riwayatul aqran. Ini lagi satu perbahasan dalam hadis, iaitu dibincangkan tentang riwayah al-aqran. Iaitu apa maksud aqran kat sini? Iaitu orang yang hidup sezaman. Yang mana sama ada dia kata maksudnya orang ni hampirlah. Riwayatul aqran ni dia orang yang hidup sezaman, dan kemudiannya dia kata kat sini waqa'atil riwayatul aqran, dia kata berlaku, kita belajar tentang perbahasan ni supaya apa dia tujuannya. Dia kata alla yudhanna zaidu fil isnad, maksudnya kita tak salah faham nanti yang kita ingat berlaku pertambahan di dalam sanad, ataupun ibdalu an bil wawi, ataupun bila perawi tersebut an dari, kita ingat kita pergi tukarkan an tu kepada waw. Kita tukarkan, maksudnya dia asalnya adalah an, tapi kita pergi tukar dengan waw dan, daripada dari kepada dan. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab orang yang baca sanad tu dia confused. Dia orang ni takkan dia orang ambil riwayat tu each other. Sebab kebiasaannya perawi bila dia ambil daripada guru yang sebelum dia, dan kita tahu para ulama dulu sangat concern tentang ulul isnad, tentang sanad yang tinggi. Para ulama dulu dia akan kejar perawi-perawi yang lama dulu, maksudnya veteran-veteran yang masih hidup, demi untuk nak memendekkan sanad. Jadi kebiasaannya guru kita ni tua-tua, jadi dia akan jadi muskil dalam sanad. Tiba-tiba kita ada perawi tu dia ambil hadis tu daripada kawan dia. Jadi orang yang tak biasa, dia kata sebenarnya dia ambil daripada kawan dia ke, dia dan kawan dia ambil daripada guru dia. Itu yang boleh jadi kemuskilan. Sebab kalau ikut normal, dia dengan kawan dia sama-sama ambil daripada guru yang sama. Tetapi ada beberapa jenis hadis yang mana kawan dia ambil daripada kawan dia, daripada guru dia. Secara logiknya, tak semua hadis yang kita akan dengar daripada guru kita. Ada hari kita tak datang, kita dengar, kita belajar balik ataupun kita dengar daripada kawan kita. Jadi menjadi satu amanah ilmu yang mana bila kita riwayat, kita cakap kita dengar daripada kawan kita. Walaupun kawan kita tu nukilkan daripada guru kita juga, tapi kita dengar tu bukan daripada guru kita, tapi beberapa hadis tu kita dengar daripada kawan kita. Jadi kalau orang yang tak mahir dia, ataupun dia tak perasan, dia akan kata dia tukarkan riwayat kawan daripada kawan tu, dia tukar jadi riwayat kawan dan kawan tu daripada guru dia. Boleh nampak? Boleh faham? Okey. So itu adalah faedah daripada kita belajar ataupun kita mengetahui tentang perbahasan riwayatul aqran. Ini dalam mustalahul hadis. Dalam jarhut ta'dil juga dia ada satu kaedah yang dipanggil sebagai kalamul aqran yutwa wala yurwa, iaitu kalam ataupun kritikan sesama orang aqran, maksudnya sesama orang yang sezaman dengan dia, orang yang dekat dengan dia ni, yutwa, digulung, wala yurwa, jangan dinukil. Dia satu kaedah asal dia nak bagi tahu bahawa bila berlaku kita dengan kawan kita ke, dengan sahabat-sahabat yang hidup sezaman dengan kita ni, berlaku kritikan yang luar biasa, yang ini kita kena berhati-hati. Sebab kritikan aqran ini berlaku juga sometimes disebabkan sebagai dalam bab munafasatul aqran, iaitu berlumba-lumba antara kedua ni. Berlumba-lumba macam-macam lah.
Maksudnya dia berlaku ada perang dingin di antara Aqran. Dan itu selalu kita boleh faham. Sebab tu kalau kita tengok para ulama dulu, bila dia berhadapan dengan jarhul Aqran, orang yang mungkin satu negeri tapi duk saling bergaduh antara satu sama lain, ulama hati-hati dalam bab tu. Dia tak terima bulat-bulat salah satu. Kita boleh tengok, mungkin kita biasa dengar Imam Malik macam mana dia berbalah dengan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni one of the biggest scholar dalam sirah di Madinah. Imam Malik one of the biggest scholar dalam hadis di Madinah. Tapi kedua-dua ni didapati saling tembak menembak. Itu biasa. Jadi jangan ingat kenapa dia orang ulama tapi dia orang pun bergaduh sama dia orang. Itu biasa. Sebagai manusia pasti akan ada elemen itu yang dipanggil sebagai munafasatul aqran. Mesti ada benda-benda, kadang-kadang ni tak senang dengan ni, yang ni pun tak senang dengan ni. Kadang-kadang berlaku disebabkan salah faham. Oh ni ingat Imam Malik ingat Ibnu Ishaq condemn kitab dia tanpa asas. Kemudian dia pun tembak balik. Dia main balik isu-isu peribadi. So menyebabkan bila Imam Malik condemn Ibnu Ishaq, kata dia sebagai salah satu daripada Dajjal, yang tu kita kena take note lah, jangan terima lah bab tu. Sebab kita tahu dia orang berbalah kat situ kerana sentimen peribadi. Berlaku banyak. Ada satu kitab, bukan satu kitab, ada satu kajian yang menarik yang saya baca juga tentang jarhul aqran, tentang macam mana para ulama yang saling, dia ada di satu artikel dalam jurnal, dia saling cantas mencantas, dan macam mana interaksi para ulama dengan riwayat mereka ni. Banyaklah contoh-contoh, tapi antara yang famous pun banyak, antara yang tak famous pun ada, antara yang famous pun ada. Kalau tak salah saya, bergaduh juga antara Yahya bin Abi Kathir dan Qatadah bin Du'amah Sadusi. Dua tokoh mufassir muhaddis pada zaman tersebut. Ni condemn ni anak nelayan, tak payah ajar hadis lah. Macam tu lah, macam kita lah, gaduh-gaduh zaman sekarang kan. Dia ni siapa? Dia ni tak pakai kopiah, macam mana dia ajar hadis? Dia gitu. Wujud lah. Macam tu juga. Ini sejak bila anak nelayan boleh menguasai ilmu hadis? Dia pun ada. Itu berlaku di kalangan para ulama zaman tu. Kalau kita hidup zaman tu pun, kita mungkin akan macam tenganga kan. Imam Yahya bin Ma'in, dia pun ada juga, dia pergi dikritik Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ulama bagi tahu, orang macam Syafi'i, Imam Yahya ibn Ma'in nak condemn, seolah-olah dia condemn diri dia sendiri. Ini level legend. Imam Ma'in legend dalam hadis, pergi tembak Imam Syafi'i. So Imam Syafi'i ni dia begitu disenangi ramai. Kita pun tahu Imam Syafi'i ni seorang yang cerdas, seorang yang petah. Jadi bila dia datang, ramai orang pergi kat dia, walaupun Imam Syafi'i ni agak muda. Sampai ke Imam Ahmad lah yang paling sayang sangat ke Imam Syafi'i. Sampai Imam Ma'in suruh, Imam Ahmad tu kawan baik dia, yang kau pergi duk kejar orang ni buat apa? Sebab Imam Ahmad bila dengar Imam Syafi'i datang ke Mekah umpamanya, dia akan lari, dia pergi ambil tali unta Imam Syafi'i tu, bawa masuk ke Mekah, sanggup tinggalkan majlis hadis dia yang dia belajar daripada ulama lain. Imam Ma'in pun akan rasa macam kita boleh kata istilahnya some kind of jealous lah dari sudut tu. Tapi benda tu wujud di kalangan para ulama. Sebab tu kita dengar macam mana Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana para ulama pada zaman dia pun ada sikap-sikap jealous pada dia, sampai akhirnya Imam Al-Bukhari difitnah dan dihalau. Dan dia berbalah tu, dingin dia tu bukan dengan tokoh, bahasa WeChat dia keleng-keleng kan. Tokoh yang besar-besar tu, dia bergaduh dengan Al-Imam Al-Zuhli rahimahullah, yang dianggap antara guru kepada Imam Al-Bukhari sendiri. Maksudnya benda-benda sebegini bila wujud, bila wujud tu kita kena berhati-hati. Sebab tu bila dalam orang yang belajar jarh wa ta'dil ni, dia bila dia belajar kaedah-kaedah dalam jarh wa ta'dil, dia akan ambil kira benda-benda ni. So dia, kalau kita tengok kawan-kawan kita ni tembak ni kan, hati-hati dalam bab tu. Jangan kita terima bulat-bulat semua apa yang dia cakap. Lagi-lagi pada zaman ni, boleh jadi si fulan
ustaz kita ni bergaduh dengan ustaz kita yang lain kerana isu kepartian. Boleh jadi juga. Itu yang selalu berlaku pada sekarang ni. So dalam bab tu tak adalah kita terus terima dia ni kata dia ni khawarij, terima bulat-bulat. Yang ni kata dia ni ikhwan ni, terima bulat-bulat. No. Hold on. Timbang dengan adil dulu. Sebab benda tu boleh berlaku kerana munafasah bainahuma. Itu berlaku di antara mereka ni macam berlumba-lumba nak membaham each other. So yang tu manusia. Jadi dalam bab tu kita kena berhati-hati dalam riwayatul aqran, jarhul aqran. Dalam hadis dia ada satu fun, ada satu kesenian dipanggil sebagai riwayatul aqran yang kita bicarakan ini. Kita riwayat daripada kawan kita, ataupun dia kata riwayatul aqran ni sama ada, dia kata at-taqarub fil isnad atau fis sin, iaitu berlakunya hampir itu sama ada daripada sudut umur. Maksudnya kalau kata usia kita dalam 30, kita riwayat juga daripada orang yang usia dia dekat-dekat mirip macam kita 30-an, 20-an macam tu. Maksudnya very close dari segi umur. Ataupun taqarub fil isnad, mungkin dia tua sikit, dia jauh sikit umur dia, tetapi kita ni belajar daripada guru yang sama. Jadi kat situ juga boleh dinamakan sebagai riwayatul aqran. Sambung. وفي الصحاب أربع في سندي وخمسة وبعدها لم يزدي. Okey. Dia bagi contoh kat sini dalam ni satu latifah ataupun kita panggil sebagai lataif antara faedah-faedah dalam bab ini. Dia kata dalam kategori sahabat, dalam tabaqat sahabat berlaku ada hadis yang mana sahabat ni 4 atau 5 riwayat semua. Semua 5 dalam sanad ni semua sahabat. Biasanya satu je. Maksudnya tabi'in daripada sahabat, daripada Nabi. Tapi ni sahabat daripada sahabat, daripada sahabat, daripada sahabat. Ada beberapa hadis. Antaranya antara contoh yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah dengan sanad dia daripada Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid ni sahabat. Daripada Huwaitib bin Abdul Uzza, seorang sahabat. Daripada Abdullah As-Sa'di, seorang sahabat. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum, tentang hadis ma ja'aka min hadzal mal min ghairi israfin wala su'al fakhudhu, iaitu hadis-hadis tentang harta ataupun zakat ni. So kat sini ada 4 sahabat di dalam satu sanad. Kemudian ada lagi antaranya dalam satu sanad yang ada sedikit kritikan padanya, iaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As daripada Uthman bin Affan, daripada Umar bin Al-Khattab, daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, daripada Bilal radhiyallahu anhum ajma'in, al-mautu kaffaratun likulli muslim. Mati itu kafarah bagi orang-orang Islam. Jadi ada 5 sahabat di dalam sanad ni. Semua diriwayatkan daripada sahabat. Ini lebih agak unik lah, daripada Uthman, daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Abu Bakar, daripada Bilal. Kemudian ada lagi contoh yang mana berlaku di kalangan sahabat di antara para ulama rahimahullah. Misalnya pada zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni, kalau kita baca sejarah dia ada beberapa kaum baik lah, yang mana mereka ni semua big figure dalam ilmu hadis. Selain daripada Yahya bin Ma'in, antara sahabat dia juga adalah Abu Khaythamah Zuhair bin Harb. Ada juga antaranya Ahmad Ad-Dawraqi, antara sahabat-sahabat dia yang very close. Dan pada zaman tu juga Ali bin al-Madini juga adalah dikategori sebagai akran ataupun sebahagian daripada orang yang sezaman dengan Imam Ahmad. Sebab Ali bin al-Madini rahimahullah, dia meninggal pada tahun 234 Hijrah. Ibn Ma'in 233 Hijrah. Ahmad bin Hanbal 241 Hijrah. Jadi mereka ni semua sahabat, tetapi ada sesebahagian daripada hadis yang mana sahabat-sahabat ni saling riwayatkan each other. Iaitu Al-Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Khaythamah Zuhair bin Harb. Dia riwayatkan daripada Ali
daripada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in riwayatkan daripada Ali ibnul Madini, dan daripada sanad dia daripada Aisyah radhiyallahu anha berkaitan tentang simpulan rambut isteri-isteri Nabi ni lah. Jadi dalam sanad ni kebiasaannya Imam Ahmad tak adalah nak riwayat daripada Abu Khaythamah, kawan dia. Yahya bin Ma'in pun kawan dia. Jadi kalau orang tak faham dalam bab ni, dia kata Ahmad daripada Abu Khaythamah, daripada Ibn Ma'in, daripada Ali bin Madini. Macam mana empat orang ni? Diorang kan sezaman, rakan seperjuangan, orang kata. Ke tersilap ni? Ke sebenarnya Ahmad dan Abu Khaythamah dan Yahya bin Ma'in dan Ali bin Madini daripada fulan. Kalau kita tak tahu tentang perbahasan riwayatul aqran, kita akan anggap berlaku kesilapan di dalam sanad. Padahal benda tu wujud. Sebab tu para ulama ada mengarang kitab tentang aqran. Zikrul aqran wa riwayatu ba'dihim an ba'd. Itu satu judul kitab yang ditulis oleh Abu Shaykh Al-Asbahani yang meninggal tahun 369 Hijrah, yang mana dimenghimpun di dalam kitabnya ini lebih daripada 400 hadis riwayatul aqran, iaitu riwayat orang-orang yang sezaman ni semua antara satu sama lain. Dari bab faedah, kalau tadi kita sebut Ahmad bin Hanbal, kita sebut Zuhair bin Harb, Abu Khaythamah dan juga Yahya bin Ma'in, ni semua adalah kawan-kawan, rakan seperjuangan. Jadi saya ada pernah ceritakan kisah ni dalam buku ulama hadis, makhluk asing daripada bumi tu. Macam mana ketika seorang syekh daripada Syam datang, dia bila dia masuk ke, tak salah dia masuk ke Iraq. Masa tu Ibnu Ma'in ni memang terkenal lah di kalangan kawan-kawan dia paling lantang, paling gedebek, especially dalam bab riwayat hadis ni. Ni memang very ketat. Ahmad bin Hanbal adalah yang paling lembut. So bila mana datang syekh ni dalam majlis khas dia, murid-murid datang, dia sambil tu di tengah bacakan hadis. So bila ada orang datang ketuk, dia kata siapa? Oh, Ahmad bin Hanbal. Masuk. Dia relax je. Bila Ahmad bin Hanbal masuk pun dia baca lagi hadis. Kemudian selang pesaat, kemudian datang pula, siapa kat situ? Ahmad Ad-Dawraqi. Oh okey, masuk. Tak ada relax. Kemudian sikit ada orang lagi datang ketuk. Siapa kat pintu? Abu Khaythamah, Zuhair bin Harb. Tafadhal. Tak ada masalah. Teruskan lagi bacaan hadis dia. Sampai bila dia ketuk pintu tu, siapa dekat pintu? Yahya bin Ma'in. Bila sebut nama Yahya bin Ma'in, dia mula macam kan dia dah mula, orang dalam riwayat hadis tu bagi tahu tangan dia menggeletar pegang buku tu sampai terjatuh buku tu bila dengar nama Yahya bin Ma'in. Sebab Yahya bin Ma'in ni terkenal orang yang jangan main-main, jangan silap riwayat, tang-tang tu dia akan sound nanti. So tu dia cuak juga kan. Macam kita, kalau kata kita tiba-tiba kita nak ceramah, sebelah kita tu ada syekh muhaddis yang besar, yang hebat. Kita nak sampai riwayat pun, betul ke syekh? Betul kan? Kalau salah betul kan? Kita pun macam panik lah. Kalau memang ada samaan macam tu. Begitulah perasaan mereka ini dululah. Okey, sambung. فإن هو كل من الكونين عن صاحبه فهو مدبج حسن. Okey, dalam bab riwayatul aqran ni dia ada satu nama lagi dinamakan sebagai mudabbaj. Iaitu bila mana kalau kita riwayat daripada kawan kita, itu confirm riwayat al-aqran. Tapi dipanggil sebagai riwayat al-mudabbaj. Mudabbaj ni bila ni A pernah riwayat daripada B, B pernah riwayat daripada A. Kalau memang didapati mereka saling riwayat antara satu sama lain, yang ini lebih halus. Yang ni dipanggil sebagai mudabbaj. Ada banyak maksud. Dalam bahasa Arab ni kadang-kadang pelik. Satu kalimah boleh membawa dua maksud yang berlawanan. Mudabbaj ni boleh maksud dia tazyin, maksudnya indah. Boleh jadi juga maksud dia membawa erti qabih, maksudnya buruk.
Jadi some ulama try tu mentafsirkan kenapa dipanggil sebagai mudabbaj. Sebab ulama pertama sekali yang didapati memberi jenama mudabbaj ni adalah Al-Hafidh Ad-Daraqutni rahimahullah. Dia disebut ada isnad mudabbaj, riwayat mudabbaj. Maksudnya ada perawi yang saling meriwayatkan each other di antara satu sama lain. Ni lagi penting, lagi halus untuk nak kita betul-betul tahu yang mana satu. Sebab dalam sanad ni A riwayat daripada B ke B riwayat daripada A. Kalau nak check rekod yang lain, oh, possibilities tu ada. Maksudnya memang pernah B riwayat daripada A pernah riwayat daripada B. So dalam yang ni, yang mana yang betul? Sebab tu dalam perbahasan ni, kalau tak begitu jelas, dia boleh berlaku qalb dalam sanad, makhluk tu. Maksudnya boleh berlaku terbalik dalam riwayat tersebut. Sebab kita pun confused, ni riwayat benda ni ke ni riwayat benda ni. Tapi dua-dua pernah riwayat each other. So mana satu? So kalau tersalah, dia akan panggil sebagai sanad ni makhluk lah, berlaku keterbalikan kat situ. Yang ni antara faedah dia. Jadi kat sini dia akan bawa contoh lah. Okey, baca. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق. Yang ni lah. Contohnya dia kata Abu Bakar pernah riwayat daripada Umar bin Khattab pun pernah riwayat daripada Abu Bakar. So ni contoh mudabbaj. Lagi. وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه ومنه بعد فدري. Contohnya dalam fittiba' maksudnya dari kalangan tabi'in rahimahullah, Ata' bin Abi Rabah. Ata' kat sini adalah Ata' bin Abi Rabah yang meninggal tahun 114 Hijrah, seorang perawi tabi'in yang thiqah lakin kathirul irsal, iaitu perawi yang banyak membawakan riwayat-riwayat hadis yang mursal ma'a thiqatihi, walaupun dia seorang yang terpercaya. Dia pernah riwayat daripada Az-Zuhri. Zuhri Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri meninggal tahun 124 Hijrah. Dia pernah juga riwayat daripada Ata'. Jadi maksudnya Ata' pernah riwayat daripada Zuhri, dua-dua ni tabi'in, dan Zuhri juga pernah riwayat daripada Ata'. Ini salah satu contoh daripada kalangan tabi'in. Lagi. فتارة راويهما متحد والشيخ أو أحدهما يتحد. Ya, maksudnya kadang-kadang diorang ni berkongsi syekh yang sama. Biasalah kawan-kawan bersama-sama belajar, berkongsi syekh yang sama. So kita jadi lagi confused. Itu yang akan jadi lagi confused. Dua-dua ni, misal kata, let's say ana syekh dalam riwayat sanad, dalam kelas ni, okey, semua pernah berguru daripada guru yang sama. Tiba-tiba ada juga certain hadis yang mana kamu tak riwayat daripada ana terus, tapi daripada kawan. Kawan ni riwayat daripada kawan, daripada ana. So orang pun cakap, yang betul yang mana? Dia daripada kawan dia ke dia daripada guru tu? Ke dua-dua tu daripada guru tu? So boleh berlaku kekeliruan dalam bab tersebut. Lagi. ومنه في المدبج مقلوب مستويا مثاله عجيب مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثوري عن مالك سولك. Ini salah satu contoh yang dikata boleh jadi orang pening dan confused. Boleh berlaku qalb, iaitu terbalik kat situ. Dibawa satu contoh. Dalam satu sanad, Imam Malik bin Anas rahimahullah meninggal tahun 179 Hijrah, diriwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal tahun 160 Hijrah. Daripada Abdul Malik, satu Malik daripada Sufyan Ats-Tsauri daripada Abdul Malik. Siapa Abdul Malik kat sini? Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij Al-Makki, seorang ulama terkemuka Mekah. Semua orang confused. Bila mana ada riwayat yang lain, ada hadis lain, ada jalan lain yang Tsauri pula riwayat daripada Malik. Sepatutnya Malik riwayat daripada Tsauri. Kalau ikut seniority, Imam Sufyan Ats-Tsauri lebih dahululah. Tapi bila mana Tsauri riwayat daripada Malik, orang jadi confused. Mana yang betul? Ke tersalah? Ke ada tersalah tulis kat sini ni?
Itu jadi confused. So penting untuk riwayatul aqran. So kita belajar para ulama yang riwayat antara satu sama lain. Bila ada riwayat antara satu sama lain, maka ada kebarangkalian yang mana dalam hadis tersebut si guru riwayat daripada murid pula. Maksudnya mereka riwayat antara satu sama lain. Okey, wallah. Satu lagi kita ambil berkaitan dengan al-ikhwah wal akhawat. Okey, sambung. Wa muslimun wan nisa'i yusannafa. Nisa'i. Nasa'i. Wa muslimun wan nasa'i yusannafa fi ikhwatin wa qad ra'aw ay yu'rafa. Ini bab yang agak interesting. So kita kata dalam hadis ni dia ada seninya. Dalam seni ni, antara seni yang dibincangkan iaitu riwayat adik-beradik. Riwayat adik-beradik. Tadi riwayat orang yang sezaman, yang ini riwayat adik-beradik. Maksudnya dalam hadis pun dia ada satu fun antara keluarga-keluarga ni semua. Misal kata dia kata kat sini Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, dia ada mengarang kitab Al-Ikhwah wal Akhawat yang berkaitan dengan kesenian riwayat adik-beradik. Tapi kat sana ada lagi imam yang lain seperti Al-Imam Ali bin Al-Madini rahimahullah, Al-Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah, dan juga Al-Hafidh Ad-Dimyati rahimahullah. Saya ada buku, saya asalnya hari ini nak bawa buku inilah Al-Ikhwah wal Akhawat yang ditulis oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullah. Tapi sebab tadi saya tak sempat balik rumah. Bila tak sempat balik rumah tu, tak sempat nak ambil buku tu untuk nak tunjuk. Kalau tak, very nice untuk kita nak tengok kat situ. Sebab kadang-kadang kita hanya tahu seorang je, tapi kita tak tahu rupanya adik-beradik dia pun gempak rupanya. Tapi taklah berapa famous macam seorang ni. Ramai rupanya yang mana kita tengok adik-beradik yang mana kalau kata dalam hadis ni, rupanya adik-beradik yang lain semua adalah perawi-perawi hadis juga. Cuma ada yang sedikit, ada yang tak berapa menonjol, tetapi semua dibesarkan dalam bi'ah yang sama. Semua ada adik-beradik hadis. Ini yang bermaksud bahawa ibu bapa ni pentinglah dalam nak mencorak anak-anak dia. Kalau kita boleh mencorak anak-anak kita dengan baik, maka insya-Allah anak kita insya-Allah. Sebab itu yang Nabi SAW bagi tahu. Ibu bapa lah yang mencorakkan anak-anak ni, sama ada Majusinya, sama ada Yahudinya, sama ada Nasraninya. Tapi kadang-kadang ibu bapa tak sedar. Dia ingat cikgu yang semua nak mencorakkan anak dia. First kali adalah ibu bapa di rumah. Apa pun saya beritahu, ibu bapa is very important. Daripada rumah tu, sebab anak ni pergi sekolah, dia akan balik ke rumah juga. Anak siapa yang disayang, siapa yang ditakut, siapa yang dihormat, siapa yang dia nak lari ke apa, semua parent kat rumah ni. So ibu bapa ni sangat memainkan peranan. Dan banyak kita tengok anak-anak ni adalah cerminan bagi ibu bapa. Macam mana kalau kita tengok parent tu, kita boleh tengok banyak sifat-sifat yang sama diwarisi oleh anak-anak dia. Dan adik-beradik ni dipetik ni sikit, dipetik ni sikit, mungkin ada perbezaan sikit-sikit, tetapi mesti ada part yang mana boleh, ni memang adik-beradik dia pun. Dan antara tokoh yang terkenal dalam bidang hadis, dua-dua ataupun adik-beradik di legend dalam bidang hadis, iaitu Abu Bakar bin Abi Shaybah yang mengarang kitab Al-Musannaf, dan juga Uthman bin Abi Shaybah. Dua-dua ni memang figura yang, dua-dua ni sama famous lah. Maybe Abu Bakar tu famous a bit more, tapi dua-dua ni boleh kata famous dalam bidang hadis, which is jarang tau. Jarang kita nak tengok dalam riwayat hadis ni seorang ataupun adik-beradik ni masing-masing menonjol. Biasanya seorang akan lebih daripada yang lain. Macam kita pernah bagi tahu, kalau ayah dia dah famous, anak dia susah nak famous. Bayang-bayang ayah dia tu kuat, shadow dia tu kuat. Itu yang Ibnu Ma'in pernah bagi tahu. Tiga jenis yang tak mendapat petunjuk. Petunjuk bukan petunjuk Allah ni, maksudnya tak menyinar lah kita kata. Salah satu disebut Ibnul Muhaddith, anak kepada muhaddith. Dia tak jarang lah, kalau bapak dia dah muhaddith gempak, anak dia susah. Anak Imam Ahmad semua tera-tera dalam bidang hadis, memberi sumbangan kepada Musnad Ahmad, tetapi tak ada siapa boleh daripada anak ni boleh potong Imam Ahmad.
anak Abu Hatim walaupun terror, Ibnu Abi Hatim, dia ada Kitabul Illal, Kitabul Marasil, Al-Jarh wa Ta'dil, tetap juga tak boleh nak atasi kegempakan ayah dia. Of course lah akan ada certain cases, tapi biasanya begitulah. Okay, so ini yang disebut kat sini. Baru baca satu bait kan? Okay, sambung. كي لا يرى عند اشتراك في الاسم كي لا يرى عند اشتراك في اسم الأب غير أخا وما له انتسب. Pentingnya kita belajar dalam perbahasan dengan riwayat adik-beradik ni, supaya kita antaranya tak confuse bila kita tengok perawi-perawi yang berkongsi ayah yang sama, nama ayah yang sama, padahal dia bukan adik-beradik. Contohnya Ahmad bin Ishkab, Ali bin Ishkab, Muhammad bin Ishkab. So bila kita baca riwayat ni, dia orang ni same parent ke? Kan? Bapa biologi, bapa betul ke? Rupanya tak. Walaupun nama bapa masing-masing Ishkab, kira macam pelik kan, tapi dia bukan bapa yang sama. Saya teringat bila sebut pasal ni masa saya pergi Melaka, beberapa bulan yang lepas. Saya pergi ke Melaka tu, tiba-tiba ada seorang tu datang. Dia saya ingat mungkin dalam 40-an dekat 50-an lah. Dia terus datang kat saya, Ustaz, saya nak ambil gambar ajaan. Saya masa tu nak makan. Lepas tu lepas dia ambil gambar, dia kata, Ustaz, saya ambil gambar dengan IC sekali. Syuk. Sekali dia kata, kenapa? Saya tengok, kita punya ayah sama, Ustaz. Jamilin. Saya kata, wah, jarang saya jumpa orang nama Jamilin ni. Tiba-tiba dia Jamilin saya. Saya kata, okey, kalau macam tu saya pun nak ambil gambar dia, Ustaz. Saya hantar dekat family group saya kata, menjejaki abang yang telah lama hilang. Rupanya, dia kata bapak dia pun nama Jamilin juga. Jarang orang nama Jamilin. So kalau kita tak biasa, kita adik-beradik ke ni kan? Adik-beradik ke ni? Itu yang berlaku. Adik saya pun pernah bagi tahu dia dekat office tu, bila ni Jamilin, orang kata, you ni adik Dr. Kamilin Jamilin ke? Saya tak. Dia macam tak nak mengaku lah. So boleh berlaku macam tu. So antara bab mengetahui kesenian hadis ni, ni salah satunya. So ulama dulu dia bukan setakat riwayat adik-beradik. Kang Ibn Sunni umpamanya, dia karang kitab Riwayatul Ikhwah Ba'dihim an Ba'd. Dia adik-beradik yang saling meriwayat antara satu sama lain pun ditulis juga. Ni lebih detail. Ibnu Mardawih ditulis tentang Auladul Muhaddithin, tentang anak-anak muhaddith. So benda ni very interesting bila kita nak kaji macam kita kata dunia hadis, dunia riwayat hadis ni dari aspek kekeluargaan. Itu yang saya nampak lah. Ramai orang ditengok berbuku macam ni macam benda lah, riwayat adik-beradik lah, riwayat keluarga. Tapi saya selalu bila baca buku-buku ni, saya lebih suka ambil manfaat dari sudut macam mana kekeluargaan yang dibina antara kalangan muhaddis ini. Kita pernah sebut dalam sesi yang lepas, anak-anak Sirin kan? Sirin is good name. Siapa nak bagi nama anak dia Sirin? Bukan Sirim, Sirin. Sirin ni 6 disebut 6 adik-beradik, dikatakan seibu seayah ni, yang mana semua ni fiqat kan. Antaranya Muhammad bin Sirin, ni paling famous lah, Muhammad bin Sirin. Adik-beradik dia nama Ma'bad bin Sirin, Anas bin Sirin, Yahya bin Sirin. Kemudian ada Hafsah binti Sirin. Yang ini kita kata sebaik-baik wanita daripada kalangan tabi'in, Hafsah binti Sirin. Kemudian ada lagi seorang. 6 adik-beradik ni, 6 adik-beradik yang gempak. Kira-kata gempak. Semua ni periwayat hadis, semua cendekiawan. Beruntung bapak dia. Siapa ibu bapa yang tak nak anak-anak dia semua jadi orang-orang yang berguna macam ni kan? Orang-orang yang dikenali baik, orang-orang yang dikenali berilmu. Sirin ni salah satu. Sirin ni, dia adalah bekas tawanan yang ditawan, dan kemudiannya dia dinisbahkan ataupun dia dijaga di bawah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Sirin ni, ialah jangan ingat hamba dalam Islam ni dia anaya, no.
Sirin ni walaupun dia ditangkap dari sudut hak dia tu, dia tertakluk pada Anas bin Malik, dipanggil sebagai maula. Tapi dia ada harta yang banyak. Dia kaya juga. Tak salah juga dia ada 3 isteri ataupun 3 macam tu. Itu kita kata ni Sirin. Kita dalam keadaan dia jadi tawanan macam tu pun boleh begitu. Jadi Sirin ni dia kemudiannya dia tebus balik diri dia. Yang ni dipanggil sebagai hamba mukatabah. Yang dia buat janji setia bla bla bla, dia akan bayar tebusan dia. Dan mula-mula dikatakan Anas tak mau. Kemudian Sirin ni pergi report pada Khalifah Umar. Sirin ni ditawan masa zaman Abu Bakar. Dia dilahirkan pada zaman jahiliah lagi. Jadi bila Anas dia nak tebus diri dia dengan 20 ribu dirham. Kaya dia ni. Anas tak mau. Dia pergi report kat Umar. Umar pun panggil Anas, Umar marah Anas. Quran kan sebut fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Quran pun bagi tahu kalau ada hamba yang nak tebus diri dia dengan perjanjian bertulis macam ni, you kena bagi kebebasan kepada dia kalau kamu tahu itu baik bagi dia. Anas pun akhirnya setuju deal dengan tu dan dibebas. Dan anak-anak dia ke-6 ni gempak-gempak lah dalam bidang hadis. Yang paling tua Ma'bad bin Sirin, yang paling muda Hafsah. Tapi ini mungkin adik-beradik betul. Dikatakan dia ada 23 adik-beradik lain. Dia maksudnya dia ada 23 adik-beradik. Dia ada adik-beradik tiri. Dia ada adik-beradik tiri. Siapa yang lebih ramai daripada tu? Mungkin Abdullah paling ramai apa? Adik-beradik 14 kan? Satu ibu kan? Masya Allah. Itu kira legend lah zaman ni. 14 satu ibu. Kita pun kata itu tak ada dah zaman sekarang ni. Lebih daripada 5 tu ataupun 7 pun dah kira macam ramai. Ni double 7. Masya Allah, dahsyat. Itu boleh challenge lah, boleh buat apa, baby challenge. Okey, sambung. Arba'u ikhwatin rawaw fi sanadi Auladu sirina bi fardi musnadi. Ini lah contohnya tadi. Anak-anak Sirin yang saling meriwayatkan antara satu sama lain. Sebab ada dalam satu hadis Muhammad bin Sirin diriwayat daripada Yahya, diriwayat daripada Ma'bad, diriwayat daripada adik dia Anas, daripada Anas bin Malik, tentang Nabi SAW sebut tentang talbiyah hajj. Labbaika hajjan, dia tentang pasal talbiyah haji inilah. Haqqan ta'abbudan wariqan, labbaika hajjan ta'abbudan wa haqqan wariqan. Itu dia punya lafaz talbiyah dia. So kita tengok adik riwayat daripada abang daripada adik balik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So adik-beradik punya riwayat antara satu sama lain. Okey, sambung. وإخوة من الصحاب بدرا قد شهدوها سبع بن عفرا. Dikatakan ada 7 yang mana adik-beradik terlibat dalam perang Badar. Yang pertamanya 3 adik-beradik anak-anak kepada Afra binti Ubaid. Yang mana Muawad, Auf. Ini anak kepada Afra. Anak kepada Bukair al-Laythi, iaitu Aqil, Khalid, Iyas dan Amir. 4 adik-beradik ini yang join perang Badar macam tadi. So maksudnya 7 ini disebutkan adik-beradik yang ada join dalam peperangan Badar. Sebab perang Badar ni tak ramai sangat orang Islam dah. Kemudian Al-Imam Suyuti rahimahullah, dia ada tambah lagi, bukan dalam ni tetapi dalam kitab Tadribur Rawi disebut lagi adik-beradik yang terlibat di dalam Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah. Ada ramai ni. Ada 8 adik-beradik yang join together di dalam Bai'atul Ridwan, iaitu anak-anak kepada Harithah bin Sa'ad al-Aslami. Harithah
bin Sa'ad al-Aslami, 8 anak dia semua join Bai'atul Ridwan. Asma, Hamran, Khirash, Dhu'aib, Salamah, Fudalah, Malik, Hind. Ini semua 8 anak-anak Harithah al-Aslami tadi yang join Bai'atul Ridwan. Sambung. وتسعة مهاجرون هم بنو حارث السهمي كل محسن. Ada juga 9 adik-beradik. Dia tak boleh lawan Abdullah lagi. 14. Ini paling keempat pun 9 je ni. 9 adik-beradik yang muhajirin, yang jadi geng muhajirin ni. Dia orang adalah anak-anak kepada Harith As-Sahmi, iaitu Harith bin Qais As-Sahmi. 9 anak-anak dia yang menjadi golongan muhajirin, iaitu Bishr, Tamim, Harith, Hajjaj, As-Sa'ib, Sa'ad, Abdullah, Ma'mar, Abu Qais. 9 ni adalah anak-anak kepada Harith bin Qais As-Sahmi. Dan kemudian dalam Tadrib Rawi juga Al-Imam Suyuti rahimahullah, dia ada sebut dari sudut bab al-faidah tentang adik-beradik beberapa sahabat yang terkenal. Antaranya adik-beradik kepada Abdullah bin Abbas, iaitu anak-anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib, dia ada sebutkan ada 10. Anak-anak kepada Abdullah bin Abi Talhah ada 12. Dan ada beberapa anak-anak sahabat lain ada 13, 14 macam tu. Adik-beradik dia ada 13, 14, ada yang 10, ada yang 12. Jadi ni semua adalah satu kesenian. Kalau buku Ma'rifatul Ikhwa wal Ukhwat ditulis Abi Dawud dan Sajistani ni lebih kurang tebal macam ni. Menarik. Kalau kita nak tahu kisah para ulama, kita tahu, rupanya kita tahu nak ulama tu je yang famous. Rupanya ni adik-beradik lain pun quite good. Maksudnya pun dikenali juga sebagai periwayatan hadis, perawi hadis. Cumanya mungkin ada yang sikit hadisnya, ada yang lebih sikit. So itu satu fun ataupun satu kesenian dalam bidang hadis. InsyaAllah moga-moga semua boleh faham. Dan kita akan sambung lagi dalam perbahasan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.